Salam sejahtera semua. Saya amat gembira untuk memperkenalkan kepada anda semua internet berisikan perkara perubatan. Saya Profesor Bersekutu Jian Chuan dalam Universiti Perubatan Taipei. Mula-mula sekali, marilah kami memperkenalkan keperluan klinikal untuk membina platform untuk penjagaan kesihatan internet perkara perubatan. Sebagai titik permulaan, kami menggunakan penyepaduan merentas medan untuk menyenarai keperluan klinikal, termasuk sistem cyber fizikal penjagaan perubatan, pendidik talan perubatan dan penyepaduan internet perkara dengan isteri penjagaan perubatan. Penyepaduan internet perkara dengan aplikasi penjagaan kesihatan berisikan termasuklah kadar denyutan jantung, ECG, masuk perubatan dan pengukuran nadi dan paras oksigen darah. Kami akan memperkenalkan butiran ini dengan lebih lanjut. Pertama, mari kita lihat internet perkara perubatan pada bahagian ini. Kami akan membina platform internet perkara perubatan dengan ciri-ciri untuk digunakan dalam pelbagai bidang. Juga boleh digunakan pada penjagaan perubatan pintar, perubatan digital dan ekspert kelengkapan pintar, sistem cyber fizikal penjagaan perubatan termasuklah membina platform dalam platform internet perkara perubatan. Platform ini boleh digunakan dalam pelbagai bidang. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, ia boleh digunakan pada pernafasan tidur, kategori gunakan pada fibrillasi apron dan juga nefrologi digunakan pada buah pinggang dan hemodialisis. Langkah pertama ialah kami akan menumpukan pada pengukuran ECG dan PPG individu tunggal. ECG merujuk kepada kadar denyutan jantung, PPG merujuk kepada isyarat untuk tahap oksigen darah. Bagi pesakit individu pula, semasa rawatan adalah mungkin untuk mengumpul pada pesakit individu dan menjalankan analisis dalam platform internet perkara perubatan ini. Langkah kerja seperti ini juga boleh diperluaskan kepada pelbagai pesakit ECG dan PPG dengan berbilang pesakit berbilang saluran, kumpul melalui berbilang saluran. Pelbagai saluran merujuk kepada berbilang pesakit pada bilang saluran yang boleh digunakan secara praktikal dan mengumpul ECG dan PPG melalui berbilang pesakit. Berbilang saluran, doktor boleh melihat melalui keadaan berbilang pesakit secara serentak, termasuk jambatan seperti kategori, nefrologi dan tidur tersumbat nafas. Langkah ketiga, data akan sepatutkan melalui awanan dan dijalankan melalui analisis data. Langkah terakhir, doktor klinikal akan dimaklumkan untuk menjalankan jenis sebenar yang merupakan tindak balas langsung terhadap derajat pesakit dan maklum balas telus kepada doktor klinikal. Di pihak pencinta talan perubatan, cara tradisional untuk membuat temu janji dengan doktor akan menjadi lawatan doktor. Autotaksi kemudian lalukan lawatan mengikut tahap pembintangan profesional doktor. Doktor memainkan peranan utama dalam bahagian ini. Pada masa kini, ia berbeza dengan konsep berorientasi rakyat. Data pesakit akan dijalankan melalui analisis silang bersepadu. Keadaan rawatan akan diputuskan dengan menggunakan data besar. Kos perubatan dikurangkan dengan kerata dengan menggunakan ketiga-tiga komponen bersama, iaitu peranti perubatan, internet perkara dan data besar. Merentas kawasan, merentas wilayah dan merentas rasa dengan mengintegrasikan seluruh bahagian profesional adalah mungkin untuk menembusi ekologi perubatan semasa dan keperluan semasa untuk menyokong sistem perubatan. Penerokan, peraturan dan model operasi yang inovatif atas gabungan internet perkara dan industri perubatan, kita mesti menyediakan konstruk penuh petai nilai maklumat untuk memenuhi potensi internet perkara. Membentangkan aktiviti dan proses bagaimana perusahaan mencipta nilai daripada maklumat. Ini boleh memberikan titik pemeran kepada setiap peserta dalam industri perubatan untuk memikirkan pembangunan dan cadangan nilai.
Salah satu aplikasi pintar internet perkara pada penjagaan perubatan ialah peranti penjagaan perubatan yang baharu dan inovatif, sensor penjagaan perubatan biasa dan sistem terminat dalam internet perkara untuk penjagaan di rumah. Salah satunya, termasuk sistem penjagaan kesihatan rumah pintar, kami akan memperkenalkan beberapa daripadanya mengikut keperluan masing-masing. Sistem penjagaan perubatan termasuk peranti penjagaan perubatan telah dinilai dari oleh pengirang profesional. Ini ialah penimbang pintar. Data yang diukur mengikut skala boleh dihantar ke platform awanan melalui teknologi rangkaian tanpa wayar. Pengguna boleh menggunakan data ini merancang kawalan berat badan dan pengurusan kesihatan. Produk seterusnya ialah Salon Biopintar. Aplikasi melalui platform seperti ini, ubat internet perkara dilengkapi dengan fungsi termasuk maklumat mengenai lokasi, lekod ubat, sistem dispersan dan paparan masa. Andaikan situasi apabila pesakit bersendirian di rumah, pesakit mungkin terlupa bila hendak mengambil ubat mereka dan jenis ubat yang perlu diambil. Ubat tekanan darah atau ubat jantung dan kardiovaskular. Dalam keadaan ini, kes biopintar boleh menjadi bantuan besar dengan meramalkan sistem. Seterusnya ini ialah pemantau tekanan darah dalam talian. Pada internet perkara pemantau tekanan darah dalam talian, yang boleh membuat naik serta-merta maklumatnya pengukuran wakar emas ke platform awanan. Ini menjadikan sama ada di hospital atau keluarga di rumah pun boleh memafahi dan pelajari hara tujuh tekanan darah wakar emas mereka dengan mudah. Yang seterusnya ialah sensor tidur. Sensor menjalankan analisis kuantitatif tahap oksigen darah melalui penghadaran. Ini juga boleh digunakan dengan prosedur perubatan dalam memantau tidur tersumbat nafas. Doktor boleh membuat pertimbangan melalui data yang dikesan daripada sensor dan isyarat fisiologi daripada monitor untuk menentukan sama ada terhadap penyakit berkaitan yang mesti dirawat dengan segera. Produk biasa yang boleh dilihat pada internet perkara ialah gerang pintar. Gerang mengandungi dengan beberapa jenis chip sensor. Boleh menyiarkan kembali dengan serta-merta pada kadar denyutan jantung pemakai, tahap oksigen darah dan menyelesaikan kadar fisiologi melalui analisis data awanan. Saya Kuan Willy, pelajar Sekolah Kejuruan Bioperubatan dari Universiti Perubatan Taipei. Hari ini saya akan memperkenalkan sistem pemantauan penjagaan jantung meninggalkan katil. Mengapakah topik pemantauan meninggalkan katil begitu penting dalam latar belakang penyelidikan? Menurut data statistik, kejadian terjatuh di hospital kebanyakannya berkaitan dengan peristiwa keluar dari katil. Menurut data statistik Sistem Pelaporan Keselamatan Pesakit Taiwan pada tahun 2019, sekitar 50% daripada kejatuhan pesakit dalam adalah peralihan untuk masuk atau keluar dari katil, iaitu acara meninggalkan katil. Waktu kejadian jantung memuncak dari tengah malam hingga pukul 8 pagi apabila tenaga kejururawatan agak lemah. Justeru, kajian dalam keadaan sistematik untuk memberi tumpuan kepada pemantauan dan pengurusan meninggalkan katil pesakit adalah penyelesaian untuk meningkatkan keselamatan perubatan dan kesejahteraan hospital secara keseluruhan. Kami mereka membentuk sistem perubatan baharu yang sedang membangun sistem pemantauan perubatan baharu dengan menggunakan teknologi pengukuran agrawati. Prinsip keseimbangan badan tegak seperti digunakan pada agrotima, kami boleh menggunakan berbilang daya panduan yang diperoleh untuk mendapatkan koordinat dan membina serta koordinat maya program. Daya patuan pada serta katil hospital dan koordinat pusat grawatinya boleh didapati dengan kaedah susunan ini. Dengan kedua-dua data yang diperoleh, kami boleh membuat pengesanan dan pencegahan yang lebih tepat semasa meninggalkan katil. Yes, bukan sahaja mengurangkan kos berbanding sistem pengesan tekanan kos tinggi tetapi juga mengurangkan kos dalam penyelenggaraan. Yang juga boleh digunakan di kawasan yang berkaitan dengan kualiti dan keadaan tidur pada masa harapan. Kami berharap sistem ini boleh digunakan lagi dalam kedua-dua rawatan perubatan dan penjagaan rumah, supaya setiap orang mempunyai pilihan baru untuk dipilih.
Dan masyarakat yang semakin tua ini dengan kekurangan tenaga kejuruteraan. Seterusnya, mari kita masuk ke bahagian para paparan. Kami memisahkan bahagian paparan kepada dua bahagian, perisian dan sistem perkakasan. Bagi bahagian sistem perkakasan, kami mempunyai pedera tekanan, pembuat isyarat dan MCU dengan fungsi sambungan Wi-Fi. Nilai yang dikesan oleh pedera tekanan boleh disimpan terus ke sistem pengarahan data awanan. Sensor sistem perkakasan yang diletakkan di bawah 4 Castor Cartier Hospital boleh disimpan terus ke dalam pengarahan data awanan yang dibina oleh kawalan mikro. Dengan menggunakan pengarahan data awanan, kita boleh mendapatkan nilai data secara langsung melalui antara muka komputer. Antara muka program kami termasuk kawasan pengurusan kawalan pengkalan data, kawasan paparan status sistem pengkakasan, kawasan graf nilai sensor, dan terdapat ambang dan kawasan amaran status. Kami boleh menjimatkan nilai data dan menjalankan analisis pada masa yang sama melalui sistem perasa ini. Apa yang kami sebutkan tadi, kita boleh mendapatkan daya bantuan dan koordinat pusat grawakti yang melalui sistem perkakasan ini. Kami akan membina sistem serta koordinat maya dalam program. Bandingkan dengan pesawat Cartier Hospital sebenar, kita boleh menggunakan serta maya dalam sistem untuk mendapatkan koordinat bergerak pesakit pada serta Cartier Hospital. Kami telah meletakkan sistem perkakasan kami di bawah 4 Castor Cartier Hospital. Mari kita tunjukkan situasi yang pesakit akan pergi. Kita dapat melihat bahawa sektor force ditentukan oleh sistem sebagai lampu merah. Ia boleh mengesan dan mengenalai serta-merta apabila peristiwa meninggalkan Cartier berlaku. Bagi koordinat pusat grawakti, apabila saya duduk di atas Cartier Hospital ini, kita boleh melihat paparan amaran koordinat itu dalam lampu kuning. Kita boleh mendapatkan paparan segera perubahan koordinat melalui analisis nilai langsung. Oleh itu, adalah mungkin untuk kita mendapat amaran sebelum kejadian keluar dari Cartier berlaku. Ia akan menjadikan bantuan besar bagi kaki tangan kejuruteraan atau penjaga di rumah untuk mempunyai lebih banyak masa untuk menangani situasi tersebut. Ia juga boleh menghalang pesakit dari risiko jatuh dari Cartier. Ini boleh membantu meningkatkan keaktifan kaki tangan kejuruteraan dan penjaga, dan juga meningkatkan keselamatan dan kualiti hidup bagi pesakit warga emas. Apabila saya bangun dari Cartier, koordinat pusat grawakti kembali ke keadaan dengan hanya Cartier Hospital. Setelah Cartier Hospital, tiada berat tambahan pada sensor tekanan kami. Kita dapat melihat perbezaan yang besar di antaranya. Oleh itu, kita boleh yakin bahawa sistem ini juga mempunyai tahap tertentu kadar pengecaman untuk pengiktifan bangun dari Cartier. Justru, kaedah ini mempunyai tahap ketetapan yang agak besar untuk menentukan tinggal laku meninggalkan Cartier. Kami berharap ia boleh digunakan secara meluas selepas sistem diwujudnya. Contohnya, kita boleh mendapatkan maklumat seperti jalan kelajuan dan masa yang diambil apabila koordinat berubah. Maklumat koordinat pusat grawakti boleh mempunyai aplikasi lanjut untuk kualiti tidur atau kekerapan pusingan pada masa harapan. Sistem ini bukan sahaja akan menjadi sistem pemantauan meninggalkan Cartier, ia juga boleh menjadi kawalan kualiti tidur dan sistem pengurusan. Ia juga boleh melakukan penilaian lanjut untuk pesakit. Saya percaya bahawa ia adalah satu ciptaan yang penuh potensi yang boleh meningkatkan keselamatan perubatan dan kualiti hidup penjagaan di rumah. Saya Dr. Wenter Liu. Saya adalah Ketua Pusat Tidur di Hospital Suang Ho. Hari ini, kita akan memberi tumpuan kepada topik penjagaan tidur tersubat nafas. Tidur terhenti nafas pada asasnya dikenali sebagai obstruktif tidur tersubat nafas, seperti namanya menghalang. Maksudnya apabila kita sedang tidur, badan dan otot kita akan menjadi rileks yang entah bagaimana boleh menyebabkan tersubat. Jadi dengan menjaga saluran
nafasan atas kita dengan baik akan menjadi kunci untuk pencegahan. Pertimbangkan perspektif yang berbeza tentang perubatan semasa tidur. Kami mempunyai 4 kaedah bagaimana untuk mencegah tidur terhenti nafas. Pertama, kita akan fokus pada rongga hidung kita. Perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah satu, mengetahui keadaan sekeliling kita. Sama ada persekitaran menyebabkan masalah itu membawa kepada kenderaan kronik. Sebagai contoh, jika anda seorang perokok, anda harus berhenti merokok. Anda juga boleh pergi pemeriksaan badan untuk melihat sama anda adalah ala kepada sesuatu seperti habuk, acuan atau elegan persekitaran yang lain. Terdapat juga faktor persekitaran lain seperti cuaca, suhu atau pencerahan udara yang boleh mencerdaskan kepada anda. Kedua, ia berkaitan dengan rongga hidung dan eksit-gastric. Walaupun kebanyakan masa ia tidak diikuti oleh ketidakselaksan reflux gastroesophageal, tetapi anda harus tahu bahawa satu-satunya sebab anda tidak merasakan adalah kerana ia tidak sampai ke lidah anda. Kami dengan hormatnya menasihati anda supaya berhenti makan atau makan sekitar 2 hingga 3 jam sebelum tidur. Jika anda terus tidur selepas makan, ini menunjukkan bahawa anda pasti akan berada dalam keadaan baring. Asid gastric kita akan mencapai peras yang tinggi selepas makan. Walaupun anda tidak akan berasa berasid kerana ia tidak sampai ke lidah anda, tetapi ia akan menyebabkan beberapa tindak balas reflux yang akan menghantar isyarat secara berterusan dari esofagus anda ke rongga hidung anda, disebabkan oleh aksid gastric yang melangsang reseptor pada saraf vagus dalam esofagus anda. Justru membawa kepada kesesakan dan kerongan otot bahagian atas. Seperti yang kami nyatakan bahawa kerongan otot membawa kepada penyebatan yang dikenali sebagai tidur tersumbat nafas, asid gastric hanya akan memancangkan keadaan refleksi. Selain itu, ia juga boleh menyebabkan edema tekak. Sebagai contoh, untuk refleks akan membantu anda memahami dengan lebih jelas. Sebagai contoh, anda mungkin biasa dengan relaksi hidung berair dan air mata. Apabila mempunyai hidangan pedas seperti periuk panas berempah, periuk panas pedas tidak melangsung rongga hidung anda yang membawa kepada tindak balas. Apa yang membawa kepada tindak balas refleks adalah saraf vagus dalam esofagus anda. Jadi, ingat jangan makan apa-apa sebelum tidur. Itu nasihat kedua. Bagi yang ketiga, kerap bersenam. Salah satu faedah untuk bersenam. Vaskular dalam hidung kita akan mengecut apabila kita bersenam. Anda mungkin perasan bahawa ia akan bertambah baik dalam keadaan seperti hidung tersumbat dan kesesakan. Saya percaya setiap orang untuk mempunyai pengalaman yang sama. Apabila anda mengalami sesema dalam hidung berair dan tersumbat, pernafasan anda akan menjadi lebih lancar selepas senaman 5 hingga 10 minit. Nyatakan bahawa penggang pada rutin semenam harian juga merupakan cara untuk menjaga hidung dan juga memperbagi keadaan rongga hidung juga boleh membuat sesuatu untuk peningkatan dalam tidur terlepas nafas. Selain itu, masalah utama yang mudah dilupakan ialah air badan. Hasil penyelidikan 2009 menunjukkan bahawa pada waktu siang, kita sama ada berdiri atau duduk terlalu lama. Apakah yang berlaku apabila kita berdiri atau duduk terlalu lama? Air dalam badan kita akan terkumpul dalam beberapa tisu lembut bahagian bawah badan kita. Dalam otot kita contohnya, jantung kita terletak di bahagian atas badan kita dan darah perlu dipam ke bawah badan kita kemudian mengalir bawah kerana graviti. Dan kita memerlukan otot kita untuk melakukan kerja. Jika anda tidak mempunyai jumlah aktiviti fizikal harian yang tinggi, kemungkinan besar air dalam badan anda terkumpul dalam tisu lembut di sekeliling anggota bawah anda. Air hanya mengalir balik apabila anda berbaring di atas katil pada waktu malam.
Siasatan mengenali aliran balik menunjukkan bahawa batuk akan meningkat sekitar 100 cc air yang boleh mengakibatkan kesesakan dan penyumbatan di saluran pernafasan atas. Sebelum pergi tidur, jika anda bukan seorang yang aktif secara fizikal, aliran balik air akan menyebabkan sesakan dan penyumbatan di saluran pernafasan atas. Cara yang berkesan untuk mengurangkan aliran balik adalah bersenam dan tumpuan senaman pada bahagian bawah badan anggota bawah adalah disyokkan. Berjogging, berjalan dan berbasikal adalah beberapa pilihan senaman yang baik. Tidak perlu bersenam dilakukan pada awal pagi. Kami telah menyebut bahawa air terkumpul pada waktu malam dan bukannya pada waktu pagi. Oleh itu, kami mencadangkan anda boleh memilih malam yang indah atau hanya berjalan selepas makan malam. Sesetengah orang mungkin merasakan mereka tidur lebih nyenyak selepas bersenam pada waktu malam. Senaman membuat badan anda melepaskan ketegangan, tetapi juga membantu dalam dehidrasi dan meningkatkan kualiti tidur. Ketiga, bersenaman. Bagi kaedah keempat, yang anda paling penting, ada masalah berat badan. Kawalan berat badan yang kami katakan di sini adalah mengurangkan lemak visceral. Apabila kita bercakap tentang kawalan berat badan, kebanyakan orang akan berfikir tentang kawalan BMI. Walau bagaimanapun, orang aktif fizikal tahap tinggi akan mengurangi jisim otot yang tinggi yang akan menghasilkan skor BMI yang tinggi tetapi sebenarnya mempunyai lemak badan yang rendah. Dan rendah lemak visceral. Lemak visceral juga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan tidak tersumbat nafas. Bagi kebanyakan lelaki dewasa, lemak visceral sering terkumpul di bahagian perut yang boleh dikenali sebagai perut bil. Lelaki dengan saiz badan pertengahan lebah kebanyakannya mempunyai tahap lemak visceral yang lebih tinggi. Jenis badan wanita berbeza dengan lelaki, manakala wanita yang sedikit gemuk, lemak bawah kulit sering terkumpul di bahagian bawah badan wanita yang sedikit obes. Oleh itu, kadar kelaziman tidur tersumbat nafas pada lelaki dengan wanita adalah berbeza. Sebagai contoh, nisbah bagi lelaki dan perempuan pada umur prota 50 adalah kira-kira 4 hingga 1. Pada usia awal, lelaki mengumpul lemak visceral dalam perut dan wanita mengumpul lemak sukutan. Pada akhir tahun 50-an, metabolisme basal wanita akan menurun secara beransur-ansur. Lemak terkumpul akan naik ke bahagian atas badan kita, seterusnya meningkatkan risiko tidak tersumbat nafas. Justeru, lemak visceral juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tidak tersumbat nafas. Untuk mengurangkan lemak visceral, kami menyosorkan melakukan senaman dan yang paling penting mempunyai diet yang seimbang. Kunci kepada penurunan berat badan ialah 70% pada diet dan 30% pada senaman. Mempunyai diet yang seimbang boleh membantu anda menurunkan berat badan dengan lebih cepat. Ia juga akan membantu anda mencapai hasil yang lebih baik dalam mengurangkan lemak visceral. Ini adalah kaedah yang boleh anda lakukan untuk membagi atau mencegah tidur tersumbat nafas, yang agak mudah untuk dijalankan dalam kehidupan seharian. Itu sahajalah untuk hari ini. Terima kasih.